Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i bisiril Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tidak terhingga. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan selawat Allah serta salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqsa. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Wala haula, dan tiada daya meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tiada kuasa untuk berbuat taat, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi duha ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian rutin mingguan kita. Dan kali ini kita di slot kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Sumair Al-Hadrami, yang ini berkenaan dengan ilmu fiqah. Ilmu fiqah ni maknanya ilmu ibadat, ilmu ibadat. Moga-moga dengan pengajian ini akan mendidik kita tentang ibadat kita supaya ibadat kita sempurna, jadi elok. Maka ibadat yang sempurna itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Allah terima, barulah layak untuk dimasukkan ke dalam syurganya. Moga-moga kita semua dipilih oleh Allah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas atau mudir sekolah dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang terlibat,
dalam menjayakan setiap program pengimarahan surau dan juga sekolahnya, dan juga kepada para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, tafiz, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung dekat, lama dah berhenti ni kan? Dekat mana? Alhamdulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala wa sallallahu wa sallama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Kita sambung hari ini perbicaraan kita tentang kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu tu bermaksud puji atau pujian. Dari segi bahasa ia bermaksud memuji dengan lidah. Alhamdulillah ni kita puji dengan lidah, maknanya dengan lisan, dengan kita sebut dengan penuh kerelaan hati dan kemudian dimasukkan ke dalam hati. Bukan hanya di bibir saja, tetapi masuk dengan kerelaan hati. Dan apa yang dipuji itu pula mestilah terhadap sesuatu perkara yang baik. Kalau benda tak baik, orang tak puji. Kalau benda tak baik, orang puji juga, maknanya tak kena tu. Jadi yang betulnya dengan lidah, kemudian dengan kerelaan hati terhadap sesuatu perkara yang baik. Contohnya, memuji akhlak seseorang. Akhlak ni maknanya perangai yang elok. Puji perangai seseorang itu yang elok, yang bersopan santun. Dan contohnya, atau kita puji dia sebab dia dermawan. Itu contoh puji. Dari segi istilah pula, tadi tu baru makna dari sudut bahasa. Makna dari sudut bahasa, alhamdulillah tu maknanya puji. Dari segi istilah, maksudnya ialah memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah. Okay, kalau dari segi bahasa kita puji je makna dia. Tapi dari segi istilah, kita memuji dengan lidah, dan yang kita puji tu pengakuannya kepada yang memberi nikmat. Maknanya Allah, bukan kita puji orang tu. Hakikatnya kita puji Allah. Tu makna puji dari segi yang sebenarnya, dari segi hakikatnya. Jadi yang kita puji ialah hakikatnya balik kepada Allah. Cuma tumpang lalu je kepada makhluk tu, pada manusia tu. Tak kira lah siapa-siapa pun kita puji kucing. Bukan kucing tu hebat, Allah yang buat kucing tu comel, jadi cantik. Maka puji tu bukan pergi ke kucing, balik ke Allah. Kita puji orang tu apa? Alim, pandai. Bukan orang tu yang alim sebenarnya, Allah yang bagi dia alim. Allah yang pinjamkan ilmu ni pada dia. Selama mana? Selama mana dia Allah bagi. So kalau Allah ambil balik, hilang, jahil balik, jadi bodoh balik, tak ingat apa dah. Bukan payah, hilang ingatan yang Allah buat. Jatuh tangga, kepala terhentak batu, hilang dah tu, tak ingat apa dah. Baca Quran pun tak boleh dah masa tu. Jadi semuanya milik Allah. Jadi puji hakikatnya ialah kembali kepada Allah. Atas yang dipuji itu, atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain.
Contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan Allah kepada anaknya dalam peperiksaan. Contoh gitu. Budak tu berjaya dalam peperiksaan, kita memuji bagusnya. Dia kata pandai dia. Pandai tu, hakikat puji tu balik pada Allah, kerana Allah yang bagi dia pandai, bukan budak tu. Tetapi atas kepandaian yang Allah berikan pada dia. Maksudnya begitu. Dan juga puji ni juga boleh bermaksud dengan memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya. Kita pandang sifat-sifat yang indah-indah pada Allah. Jadi nampak seseorang itu dermawan, kita nampak Allah lebih dermawan lagi. Orang tu suka memberi, murah hati, tapi Allah lebih-lebih lagi pemurah. Kita nampak macam tu. Itu akhirnya puji ni atas makhluk, atas mulut je, tapi hati tu kepada Allah, ingat pada Allah. Sama ada sifat zatiah ataupun selainnya. Baik. Kemudian pula penjelasan ulama antara puji dan juga syukur. Orang selalu sebut puji dan syukur. Syukur ni kata ulama dari segi bahasa adalah sama makna dengan alhamdu. Dari segi makna bahasa, alhamdu pun makna puji, syukur pun makna puji, sama dua-dua. Syukur pun sama, alhamdu pun sama. Dari segi sama makna dari segi bahasanya. Dari segi istilah sedikit berbeza. Bagi syukur, iaitu makna syukur ialah perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Beza alhamdu dengan syukur dari segi istilah, itu ada beza. Dari segi makna bahasa sama, dari segi istilah berbeza. Kalau dari segi makna, dua-dua makna puji, alhamdu pun puji, syukur pun puji. Tapi dari segi makna istilah, alhamdu tadi kita kata kita memuji akan kehebatan Allah. Tapi dari segi syukur pula, makna dari segi istilahnya, syukur itu kita menggunakan nikmat Allah itu dengan cara yang betul. Itu baru dipanggil syukur atas nikmat. Sebab tu dia ada syukur nikmat, dia ada kufur nikmat. Kufur nikmat ni bukan kafir, tapi menghampiri kafir, tapi tak jadi kafir lagi. Dipanggil kufur nikmat. Ada contoh kufur nikmat. Allah berikan dia nikmat Islam, dia jadi orang Islam. Islam ni nikmat besar. Sebab apa nikmat besar? Sebab Islam ni kita tak minta, Allah bagi. Betul tak? Mana ada dalam perut mak dulu malaikat tanya, nak keluar ni nak jadi apa? Islam ke, Hindu ke, Kristian ke, macam mana? Ada malaikat tanya? Tak ada. Keluar-keluar tu ikutlah Allah tentu. Kalau kita keluar daripada zuriat keturunan orang Islam, Islam lah kita lahir. Wek, keluar perut mak, tengok ayah pakai kopiah, mak pakai tudung. Islam. Ada orang wek, keluar, tengok ayah ni 3 line hantar lahir. Maknya pakai sari. Itu jadi apa? Kan? Jadi bukan dia minta, Allah yang pilih, Allah yang tentukan siap. Jadi besar syukur atas nama Islam tadi. Tetapi dia jadi kufur. Sebab apa jadi kufur? Sebab dia tak jaga Islam tu lepas tu. Allah dah bagi dia Islam, bukan senang-senang orang boleh dapat Islam. Kan? Allah bagi saja, bukan kena bayar pun. Ada nak daftar Islam kena bayar dulu pendaftaran. Tak ada, free je. Satu nikmat yang besar. Bila Allah dah bagi, tiba-tiba dia tak jaga Islam, dia tak pupuk Islam, dia tak lindung agama dia, Islam tu supaya tak rosak, maka itu dikira kufur nikmat. Kufur nikmat Islam. Antara tanda dia tak jaga Islam, dia tak pergi mengaji tentang Islam. Itu kufur nikmat tu. Kan? Kufur nikmat. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian dan adik-adik sekalian, zaman dulu-dulu nenek moyang kita, kalau nak mengaji ilmu agama ni, paksa pergi cari tok guru. Di mana? Dekat rumah dia, rumah pondok dia. Pergi cari, nak orang panggil menadah kitab. Sebab tu orang panggil tadah kitab, sebab tadah depan dia, nak minta ilmu daripada dia. Sebab nak selamatkan iman, nak selamatkan agama dia. Pergi minta, pergi merayu kat dia, minta nak belajar agama.
Lah ni zaman tok guru keluar daripada rumah dia, pi cari anak murid. Sendiri bagi. Tak minta pun bagi. Sebab apa? Sebab nak selamatkan iman masyarakat hari ni, yang jauh daripada Islam, yang semakin rosak iman dia. Tengok isu-isu terbaru sekarang ni. Kes Sajat nak keluar agama, nak keluar Islam. Kes itu perempuan Indonesia tu nak ikut orang Hindu, keluar agama, mengaku terang-terang depan khalayak ramai. Sikit tak ada rasa malu, sikit tak ada rasa takut. Lepas tu kita cakap orang zaman dulu lawa juga. Dia zaman apa nama, gambar TV hitam putih, zaman P. Ramlee lagi. Lawa juga, main kugiran juga, betul tak? Pergi kelab juga, pakai tudung pun tak pakai lagi, dan itu pakai baju kebaya. Tapi nakal-nakal gitu pun, nak dosa-dosa begitu pun, tak ada lagi kita dengar orang berani mengaku nak keluar Islam. Betul, tak ada. Tak ada orang petikai agama waktu tu. Walaupun jahil-jahil mereka pun, mana ada juga mereka buat salah, tapi taklah sampai nak lawan agama ni. Tak adalah sampai nak petikai agama, taklah sampai nak keluar agama. Lah ni zaman orang dah bertudung banyak, zaman masjid banyak, zaman sekolah agama pun banyak. Tapi akhirnya masyarakat jadi macam mana? Berani keluar Islam depan khalayak ramai, tak ada rasa malu, tak ada rasa takut. Inilah zaman dia yang disebut sebagai zaman akhir zaman, fitnah akhir zaman. Jangan main-main. Sebab tu lah ni zaman ni, ayah ibu yang dirahmati Allah, bukan lagi zaman kita nak fikir anak kita nak kerja apa, tapi zaman yang kita kena fikir anak kita agama apa. Jangan main-main. Takut esok kita mati, bukan esok lah, esok cepat sangat, nantilah. Nanti kita mati, pejam mata, anak kita tukar agama. Allah, na'udzubillah min zalik. Zaman ni zaman ni, jangan main-main. Kalau tak dipupuk ilmu agama betul-betul daripada peringkat asas, daripada peringkat awal, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu kenal Allah. Tapi hari ni kita dididik kenal dunia dulu, kenal makhluk dulu, tak kenal siapa yang cipta makhluk. Hari ni. Lepas tu bila dah KO bahagian dunia, nak report card buka E merah semua, gagal peperiksaan. Barulah tegeh-geh nak cari mana pondok, mana tahfiz, baru nak hantar anak ngaji sekolah agama. Ni masalah kan. Dah rosak gitu gini, lepas tu barulah nak repair balik. Dah jadi payah, dah jadi susah. Dah nak jadi payah macam mana, tebal dah dalam hati ni dunia, nak masuk akhirat macam mana. Sebab tu Nabi kata dah, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah dulu. Bila kita kenal Allah, kita kenal semua yang dicipta Allah. Sebab Allah yang cipta semua. Kenapa? Macam kita dapat tokek, dapat terus anak buah dia. Contoh macam saya di sekolah ni kan, kalau saya kenal adik ni, saya tak mungkin dapat apa nama Cik Main kita. Saya dapat yang lain, saya dapat kenal dia seorang. Tapi kalau saya kenal Cik Main, orang lain semua kenal saya. Begitulah. Kita kenal Allah yang mencipta alam, Rabbil Alamin. Seluruh alam akan tunduk pada kita, sebab kita dapat yang paling besar sekali. Kita kenal yang paling besar sekali. Aduh, ini tak sibuk kalut nak kenal dunia. Dunia belum tentu apa lagi, tak ada apa kan. Jadi ini zaman pupuk ilmu agama, biar betul-betul faham. Itu dipanggil syukur nikmat Islam, jangan kufur nikmat. Allah beri kepada kita akan barang-barang dunia. Allah beri kereta, tanda kita syukur ada kereta. Gunakan kereta untuk jalan agama, untuk jalan Islam. Guna kereta, tak apa, kereta mahal, tak apa, tak ada masalah. Sebab Islam tak larang pun. Yang Islam larang, kamu ada kenderaan tapi tak pernah sampai kenderaan itu ke rumah Allah. Kan? Baru pakai kancil, sombong dah, tak boleh nak pergi masjid, belum naik Ferrari lagi. Kan? Itu kata. Jadi dia kita ni, Allah beri dah kita nikmat keduniaan ini, gunakan keduniaan itu untuk urusan agama. Gunakan kenderaan untuk pergi masjid,
kan? Gunakan rumah kita untuk nak menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarga, solat berjemaah di rumah, bacaan ayat Quran di rumah, kan? Tanda kita syukur Allah beri kita nikmat bermacam-macam lagi ni. Itulah yang dipanggil syukur nikmat, dan lawannya adalah kufur nikmat. Sebab tu saya kata tadi, mula-mula dia kufur nikmat, kalau dibiar lama-lama dia boleh jadi bukan setakat kufur nikmat, dia jadi kufur akidah, jadi kafir dia, kan? Macam kes tu, dia tu jutawan tu, bukan lekeh-lekeh punya orang tu, jutawan, rumah saja besar, kan? Banding dengan rumah kita 14 kali ganda. Rumah dia besar, rumah orang kaya, kan? Tapi nikmat kekayaan yang Allah beri pada dia tak gunakan untuk jalan agama, jadilah dia kufur nikmat. Mula-mula kufur nikmat, lama-lama kufur akidah. Lah kali buat video kata saya nak keluar Islam, puncanya kufur nikmat dulu. Jangan main-main. Ada. Tapi orang cakap bukan tak apalah, tapi dia gitu-gitu pun dia dah dapat juga merasa kehebatan dunia ni. Rumah besar, kereta besar. Kita rumah tak ada besar lagi, kufur dah nikmat. Lebih teruk lagi, 2 kali lebih teruk. Kalau orang kaya tu sombong, orang kaya tu tak nak mengaji agama, taklah pelik sangat, sebab dia pun kalut dengan dunia sangat, kan? Tapi kalau orang miskin pun sombong, tak nak belajar agama, tu terlebih teruk lagi. Dalam miskin, sombong pula dengan Allah. Allah teruk, kan? Tu yang kata dah jatuh ditimpa tangga. Dah lah jatuh, kena himpak pula dengan tangga. Tapi tu saya tambah lagi, dah jatuh ditimpa tangga, dilenyek lori. Nak menunjukkan teruknya dia kena. Allahu Akbar. Tu. Kita belajar agama, tujuan tu kita nak balikkan kita pada Allah, betulkan balik kehidupan kita yang mungkin dah tersilap dan sebagainya. Belum terlambat tuan-tuan, belum terlambat. Selagi mana belum mati dan belum kiamat, selagi itulah ada peluang untuk kembali kepada Allah. Sebab tu taubat ni asal kata taba yatubu taubatan. Asalnya taba. Taba tu maknanya balik. Taubat artinya balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Sebab kita lari jauh. Dan juga memuji, pujian ini juga maksudnya memuji Allah kerana nikmat yang telah dikurniakannya. Apa yang Allah beri kat kita, kita ucap rasa puji dan rasa syukur. Itu yang gabungan antara alhamdu wa syukru. Segala puji bagi Allah dan syukur pada Allah. Baik. Dan kenapa pengarang kitab kita ni dia meletakkan perkataan alhamdu di hadapan, di awal kitab dia. Kita tengok kitab dia mula dengan bismillah, lepas tu dia baca alhamdulillah. Ini kerana kata Imam Nawawi, sunat memuji di awal kitab-kitab yang dikarang. Ini sebagai satu amalan alim ulama. Bila dia mengarang kitab, hukumnya sunat, boleh pahala dengan meletakkan pujian di awal kitab. Bukan setakat kitab saja, kita buat penulisan apa-apa pun, ataupun kita buat apa-apa ucapan sekalipun, orang suruh rasmi apa ke, tak apalah, kita nak bercakap kat depan tu, mulakan dengan bismillah, kemudian kita sambungnya dengan alhamdulillah. Sunat juga diucapkan ketika hendak memulakan kelas pengajian. Hukumnya sunat, boleh pahala, tanda rasa syukur pada Allah kerana dapat mengaji. Atau ketika murid hendak membaca di hadapan guru-guru mereka, nak baca apa-apa depan guru, sebut alhamdulillah. Adik-adik yang hafal Quran, rajinkan sebut alhamdulillah, tanda syukur kerana Allah izin dapat menghafal Quran. Ni Quran tu bukan senang, tu firman Allah, kata-kata Allah, boleh masuk dalam dada kita ni dengan izin Allah. Kita pandai macam mana pun, saya test dah di sekolah saya dulu. Ada seorang budak ni, dia dulu sekolah kebangsaan. Budak ni pandai, straight A punya subjek dia, subjek akademik dia. Tapi bila dia masuk sekolah tahfiz, hafal dia sikit je, dia boleh, tak pergi mana pun. Tapi ada budak ni dulu sekolah kebangsaan, dia tak pandai, grade dia CD subjek dia. Maknanya bukan jenis budak IQ tinggi lah, kita kata, tak berapa nak pandai lah. Tapi bila dia hafal Quran, banyak pula dia dapat juzuk. Kadang-kadang tu sebab apa? Bukan sebab kerana IQ tak IQ, izin Allah.
Allah sayang orang tu, Allah nak bagi kat dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah sayang kat dia, Allah suka kat dia, yufaqihu fid din. Allah yang sendiri faqihkan dia tentang agama. Allah sendiri yang masukkan agama tu, Al-Quran tu dalam dada dia. Dia beza dengan ilmu akademik. Ilmu akademik ni, ilmu duniawi ni, itu atas usaha kita. Kita usaha lebih, insya-Allah kita dapat. Kita menghafal, membaca apa. Tapi main dengan Quran, dia bukan dengan kasbun, dengan usaha, tapi dengan kurniaan Allah. Nah, sebab tu orang yang belajar agama, khususnya menghafal Quran ini, mesti menjaga hatinya bagi bersih. Sebab tu modul-modul di sekolah-sekolah tahfiz agama, dia akan jaga benda ni, jaga akhlak, jaga adab, mata jangan tengok benda bukan-bukan dan sebagainya. Semua tu ada pantang larang dia. Sampai ke tahap makan dia pun ada benda boleh makan, ada benda tak boleh makan. Kena jaga. Sebab apa? Nak bagi hati tu betul-betul bersih. Bila hati tu bersih, baru senang masuk. Sebab tu menghafal Quran, kalau kita buat bandingan antara budak-budak dengan bapa budak, mana senang nak hafal Quran? Dengan mak budak. Budak senang je. Kita inna a'toina payah. Inna a'toi duk ulang situ. Payahnya dia kata nak masuk Ustaz. Memang payah sebab hati kita ni dah macam-macam. Kan kita hidup kat 60 tahun dah, 70 tahun. Jadi sepanjang 60 tahun tu macam-macam dah masuk. Jadi mungkin ada keladak ke apa ke, jadi dia nak masuk tu payah. Tapi macam budak-budak, dia baru lahir, dosa pun tak banyak, kena pula belum balik, lagi tak ada dosa. Jadi senang, mudah. Sebab tu formula, cuba buat. Anak kita yang kecil-kecil masukkan tahfiz dulu. Jangan kalut lah, jangan takut lah anak kita tak nanti nak kerja apa dah besar. Bukan pasal tu masalahnya. Masalahnya anak kita ni macam mana agama dia. Sebab Allah tak tanya nanti dia hari akhirat. Malaikat tak tanya dalam kubur nanti hidrogen campur oksigen jadi apa. Tak ada. Ya tak? Yang kalut sangat ke situ tau. Nak buat apa? Nak buat bom ke? Nah, belajar sikit-sikit sudahlah yang tu. Tapi yang nak tanya ni, marabbuka wa man dinuka. Wa man nabiyuka. Yang tu nak ditanya. Kan? Yang tu bukan nak boleh jawab mudah-mudah kalau tak ada ilmu agama. Jadi yang tu lebih lagi utama. Tak apalah, hantar dulu sekolah bahagian rendah ni, hantar mengaji agama dulu, ngaji tahfiz. Saya ada satu orang budak tadi, saya kuliah subuh di Manjung tadi, ada seorang budak ni, dia kata dia mula-mula dia masuk sekolah ni tahfiz, sekolah rendah tahfiz, belajar sampai alhamdulillah boleh dapat 30 juzuk. Lepas tu masuk sekolah menengah, dia dah habis dah tingkatan 1, barulah dihantar ke sekolah agama, sekolah sains. Pergi dan mengaji. Mudah aja dapat dunia ni sebab akhirat dah masuk dah. Jadi senang. Jadi tak ada masalah. Bukannya semestinya semua orang kena jadi ustaz, tapi kita kena ingat semua orang kena jadi Islam. Hari ni orang duk faham belajar agama sebab nak jadi ustaz. Bukan nak jadi ustaz. Belajar agama sebab nak jadi orang yang faham agama. Ini yang sebenarnya. Tukar mentaliti kita. Letakkan pelajaran agama ni wajib, bukannya pilihan. Hari ni pelajaran agama jadi pilihan. Nak mengaji pun tak apa, tak nak mengaji pun tak apa. Tu yang akhirnya hebat dalam ilmu akademik, PhD, master, doktor, profesor, tapi lah kali lawan Islam. Dan sekali hentam Islam. Sebab apa? Dunia ni cerdik, tapi akhiratnya bodoh. Lah kali semua jadi bodoh. Ingat cerdik sangat. Kita tengok yang ikut ayah pin, bukan mak rempit, ikut ayah pin. Yang ikut ayah pin profesor, doktor, peguam, engineer. Ingatkan pandai sangat dah, rupanya bodoh. Sebab apa bodoh? Sebab tak belajar agama. Itu sebab tu Nabi menamakan orang Arab dulu sebelum dapat Islam, Nabi namakan mereka ni golongan jahiliyah. Apa maksud jahiliyah? Jahil tu apa? Bodoh. Jahiliyah bodoh piang. Betul lah. Maknanya zaman tu bodoh. Kenapa Nabi kata zaman tu bodoh? Kalau ikut sejarah, orang Arab Mekah dulu
Dia pun ada pasar namanya pasar Ungkas. Ada makna ada market. Kalau zaman kita panggil Tesco lah. Zaman dulu ada dah. Jual-jual ni dah ada dah. Takkanlah ada jual-jual niaga orang tu jenis bodoh, tak reti. Kan? Beli barang RM1 bagi RM10 tak ada balik, baki tak ada. Tu bodoh sangat. Tak ada. Mestilah bila ada jual beli, maknanya orang tu dah pandai berurus niaga. Maknanya cerdik lah tu. Pula bodoh pula. Dan lagi zaman dulu, zaman Arab Mekah dulu, bukan sakat ada pasar je, mereka ada parlimen mereka, ada Dewan Parlimen. Cuma tak panggil Dewan Parlimen. Dipanggil Nadwah apa tak, saya tak ingat. Tapi dia macam ada satu ketua-ketua kabilah, dia akan berhimpun. Ketua-ketua kampung ni berhimpun untuk bincangkan isu semasa pada kota Mekah tu. Maknanya ada dah ni wakil rakyat berbincang dalam parlimen. Jadi kalau ada perbincangan begitu, takkan bodoh kot. Kenapa Nabi sebut jahiliah? Kenapa Nabi kata mereka ni bodoh? Jadi makna bodoh di sini bukan tak reti berniaga, bukan. Makna bodoh di sini bukan tak reti nak urus negara, bukan. Tapi makna bodoh di sini tak mengenal Tuhan yang mencipta dia. Cukup menjadi dalil kuat bahawa orang tu bodoh sebenarnya, walaupun dia seorang yang hebat pada mata dunia. Tak ada. Bodoh kan? Mak Tuhan yang cipta dia pun dia tak kenal. Bodoh kan? Jadi jangan kita hanya pandai urus negara, jangan hanya pandai berjual beli, tetapi yang menghukumkan segala ni, yang menjadikan kita, mata kita dan sebagainya semua ni, kita tak kenal siapa dia yang cipta kita. Maka apa pun kita buat, hakikatnya sebenarnya kita duduk dalam kejahilan kalau begitu. Jadi sunat membaca Alhamdulillah ni sebagai tanda syukur kita pada Allah atas Allah izinkan kita dapat mengaji, kita dapat menghafal hadis ke, ayat Quran ke, atau memahami ilmu-ilmu fiqh dan selainnya. Dan sebaik-baik ucapan pujian itu iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang sebaik-baik. Kalau nak puji panjang lah kan, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian yang panjang. Tapi kalau nak singkat, malas sangat, nak panjang sangat, Alhamdulillah. Singkat daripada tu lagi tak ada. Jangan Alhamdulillah ataupun tu balok liat sangat. Pemalas sangat. Tak bagi penuh Alhamdulillah. Tapi kalau nak penuh lagi, pahala lebih, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa itu yang paling afdal? Kerana itu yang Allah ucap dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia begitu. Selesai. Kemudian kita nak tengok Rabbi. Apa itu Rabbi? Rabbi itu artinya Tuhan yang memiliki. Rabb, dia asalnya Rabbun, tapi di sini dibariskan dengan baris bawah Rabbi. Itu ada panjanglah huraian dia. Saya tak nak sentuh lah bab tu panjang. Cuma nak fahamkan Rabbi itu ialah Tuhan yang memiliki, atau yang kalau kita tengok dalam kitab tafsir, mentadbir dan memelihara. Tu makna dia. Allah ni ada 3 gelaran dia. Gelaran itu ada 3. Seperti mana kita baca dalam suratun Nas. Cuba baca suratun Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas yang pertama. Yang kedua, Malikin nas, Malik. Yang ketiga, Ilahin nas, ilah. Allah sebut 3-3. Rabbu, Malik, Ilah. Apa beza 3-3 ni? Apa persamaan 3-3 ni? Yang sama 3-3 ni Allah. Rabbun pun Allah, Malik pun Allah, Ilah pun Allah. Tapi dari segi makna peranan ada sedikit berbeza. Kalau di pondok, Tok Guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia buat contoh kambing. Sebab kami ni bela kambing. Dia buat contoh macam orang ngembala kambing. Nak bagi mudah faham lah, dipanggil istilah dia majazi akli, untuk mudah kita faham dari segi akal. Rabbun ini yang jaga. Makna Rabbun ni macam kalau kita nisbahkan pada jaga, pada ngembala kambing tu, maknanya orang yang jaga kambing tu. Jaga kambing ni maknanya bagi makan,
apa nama, yang jaga kesihatan kambing, dia cocok vaksin kat kambing takut kena COVID kan. Itu memelihara lah tu. Kan ada kan kambing kena cocok ni veterina kan. Tu. Cocok apa saya tak tahulah. Lepas tu dia bagi makan, dia jaga kesihatan. Itu orang yang jaga, nama dia, yang memelihara kambing tu. Kalau nisbah pada ilmu kita belajar ni, itulah dengan makna Rabbun, ataupun Rabbi. Kemudian Malik. Malik ni maknanya penguasa atau pemilik. Milik ni pun sebenarnya bahasa Arab daripada Malik. Malik ni maknanya pemilik. Pemilik, kalau kita nisbahkan pada cerita kambing tadi, tokek kambing. Siapa tokek dia? Kalau dalam bab mengemala kambing, kadang-kadang yang bagi makan itulah tokek juga. Tapi kadang-kadang yang bagi makan orang lain, pekerja dia, tapi tokek orang lain. Kadang-kadang begitu kan. Macam kami di pondok, tokek tok guru lah, yang bagi makan anak murid buat kerja. Jadi pemilik ni maknanya dia ada kuasa atas kambing tu. Dia nak sembelih ke, nak terajang ke, itu hak dia sebab kambing dia. Bangun pagi-pagi masuk dalam kandang, dia pergi sepak kepala kambing tu. Lepas tu orang jaga tu, buat apa pergi sepak ni? Kambing aku, dia kata. Kata aku. Betul lah pemilik. Itu makna Malik. Begitu juga kita ni milik siapa kita ni? Milik Allah. Jadi bila milik Allah, sukati Allah nak buat kita macam ni. Berlaku aksiden, boom, van tu terbalik. Tengok-tengok ada anak kecil, baby, tersepit dekat bawah tayar, darah habis kepala. Kita kata, isian budak kecil lagi mati macam ni, tersepit tayar. Tak patut. Apa pula tak patut? Kata Allah, hak Allah. Dia nak buat budak tu mati pecah kepala ke, nak buat orang tu mati macam mana ke, itu hak dia. Sebab kita milik dia. Sama juga ada orang kata, kenapa Tuhan tak jadikan semua orang Islam? Kenapa Allah pilih-pilih yang ni Islam, yang ni kafir? La ilaha illallah. Tu tak mengaji tu kan? Maknanya sukati Allah. Allah nak jadikan orang ni Islam ke, Allah nak jadikan orang ni kafir ke, itu hak dia. Sebab kita milik dia. Maka sebab tu kita kena rasa syukur. Dalam banyak-banyak makhluk, Allah pilih kita jadi Islam. Adapun orang lain Allah pilih jadi kafir. Nampak? Bukan atas kita ni, Allah. Sebab kita milik Allah. Sampai ke tahap syurga dan neraka milik Allah. Siapa Allah nak letak dia dalam syurga, siapa yang Allah nak letak dia dalam neraka. Sebab tu bila kefahaman yang terlampau tinggi, wali-wali Allah, ahli sufi kata, aku reda atas ketentuan Allah, syurga atau neraka. Siapa aku untuk mempertikai keputusan Allah? Walaupun aku buat amal ibadat banyak mana sekalipun, puasa sampai tak buka-buka, sembahyang tak berhenti-henti, baca Quran sampai terkoyak muka surat, zikir sampai putus tali tasbih, nak hebat macam mana pun amal, kalau Allah kata takdirku dalam neraka, siapa aku untuk pertikai? Aku ikut aja, dia kata. Neraka pun kalau itu yang Allah tetap. Tu. Tapi wali tak apalah cakap macam tu, sebab dia faham sungguh. Kita jangan, kita bukan wali, kita kuali. Lagi balik daripada kuliah ni, dia pun balik sembang dengan kawan dia, aku kalau Allah kata masuk neraka, aku reda masuk neraka, tak apa. Sungguh tengok, masuk sungguh neraka pada muka. Jangan cakap gitu, sebab kita belum sampai makam. Orang sampai makam betul dia lain, dia berserah bulat-bulat betul. Tu lain, kita tak sampai lagi. Kita boleh olok-olok cakap je, jangan. Macam kisah Nabi Ibrahim lah. Bila Nabi Ibrahim dia apa nama, dibaling, nak masuk dalam api, tengah terbang. Dia kisah Nabi Ibrahim ni dalam kitab tafsir. Raja waktu tu, dia minta seluruh rakyat bawa ni 2 ikatan pelukan kayu api, setiap seorang rakyat. Bayangkan rakyat dia takkan ada 10 orang lah. Rakyat dia beribu-ribu lah. Jadi seorang bawa 2 ikat kayu api. Bayangkan banyak mana kayu api tu menimbun. Macam gunung dia punya tinggi, kayu api tu timbun. Jadi bila kayu api timbun sampai gunung, macam gunung, dibakar, api dia kecil ke besar? Besar.
Bila api besar, api kecil pun kita dah rasa panas, api besar lagi panas. Jadi macam mana nak letak Nabi Ibrahim dalam tu? Tak ada siapa berani dekat, sebab terlampau panas. Lah kali dia buat macam mana? Dia buat 2 tiang, dia ikat macam ada macam getah ke apa tak tahu. Lepas tu letak Nabi Ibrahim kat tengah macam lestik tu, tarik pum. Betul ni, bukan main-main. 2 tiang tu masih lagi ada sampai sekarang. Masih lagi ada tinggalan sejarah. Itulah 2 tiang yang mencampakkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terbang atas udara. Masa dalam terbang tu setan datang. Kata, "Hey Ibrahim, doalah pada Tuhan. Minta Tuhan selamatkan kamu daripada api ni." Bagus gak setan ni. Nah, ini tak nak bagi doa, lagi teruk pada setan. Kan? Setan suruh doa tak? Dia kata doa pada Tuhan, supaya Tuhan selamatkan kamu. Tapi nak ceritanya sebab Nabi Ibrahim ni Nabi, dia punya makam dah terlampau tinggi, redanya pada Allah terlampau tinggi. Dia kata Allah lebih tahu untuk hamba-Nya. Kan? Kalau takdir kata Allah selamatkan aku daripada api, aku selamat. Kalau Allah kata tak selamat, aku tak selamat. Aku serah bulat-bulat pada Tuhanku. Itu Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dia terlampau tinggi dah kedudukan keimanan makam dia. Serah bulat-bulat. Kan? Mana kata dia sedih je. Kalau Allah nak kata dia terbakar api, terbakarlah. Allah kata tak lah. Tiba-tiba masuk dalam api. Allah maklum, Allah bagi tahu pada api, wahai api, buang sifat membakar kamu. Jadikanlah sifat dingin pada kamu untuk Nabi ku. Maka Nabi Ibrahim duduk dalam api, rasa sejuk. Tu sebab apa? Sebab tawakal yang terlampau tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu. Kita jangan buat gitu, kita tak sampai makam lagi. Jangan buat gitu. Duduk tengah jalan panas. Kalau Allah kata aku kena langgar lori, kenalah. Kalau tak kena, tak kena. Lori horn 4 kali, pang pang, buat steady. Lenyek, seret 1 kilo sampai traffic light depan sana. Mati macam tu tak mau. Jadi bukan apa nama tempat dia, kita lain. Itu Malik, maknanya pemilik sukati Allah. Yang ketiga ilah. Gelaran bagi Allah. Yang ketiga ilah. Ilah adalah maknanya Tuhan yang disembah. Tapi kalau dalam cerita kambing tadi, maknanya yang ditunjukkan, yang dipamerkan pada dia. Contoh tadilah, kita bela kambing, kita tokek kambing. Tiba-tiba dengar kata Sultan Perak nak datang tempat kita. Dia nak tengok kandang kambing kita. Sebab dengar kata kandang kambing kita hebat sangat, kan? Dahsyat sangat. Jadi Sultan nak pergi saja, nak pergi jenguk lah, nak pergi tengok. Bila dengar Sultan nak datang, mesti kita nak bagi hadiah sesuatu pada Sultan. Sebab orang besar datang ni. Kita pun akan cari kambing yang paling cantik, paling elok, dan dia punya ngembek pun lembut je, ngembek gitu. Kita ambil yang paling terbaik, kan? Kulit dia lawa, daging dia besar. Kita akan sembelih kambing ni dan kita akan persembahkan kambing ni pada Sultan. Maksud persembah tu bukan kita sembah Sultan tu, tapi kita pamerkan, inilah hadiah daripada kami untuk Sultan. Kita akan bagi yang terbaik. Itulah yang dimaksudkan dengan makna ilah yang kita boleh kaitkan untuk mudah faham. Tapi bukan sebiji gitu, untuk mudah faham sahaja. Jadi bila kita bersabit balik dengan bab ketuhanan ni, yang jaga makan minum kita, yang jaga rezeki kita, yang jaga kesihatan kita, itulah namanya Rabbun atau Rabbi. Itulah Allah. Allahur Rabbi, Allah Tuhanku yang memelihara aku, yang mentadbir urusanku. Tu. Kemudian Malik. Malik pun Allah juga, yang memiliki aku Allah. Jadi faham, bila apa saja Allah nak buat kat kita, itu hak Allah. Tak boleh kita nak tikai. Kan? Itu Malik. Dan yang terakhir ilah. Apa saja kita buat, kita nak persembahkan kepada Allah. Maka bila nak persembah pada Allah, macam cerita tadilah, bila tahu Sultan yang nak datang, kita akan tunjukkan benda yang paling terbaik pada Sultan. Ini bukan sakat Sultan, ini Raja segala raja. Dia Tuhan sekalian alam. Maka kita akan tunjukkan amal ibadat yang paling terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila faham konsep ni,
barulah kita jadikan ibadat kita ibadat yang terbaik. Baru semayang tu betul-betulkan semayang. Semayang elok-elok, jangan tergopoh-gapah, jangan buat kelang kabut kan. Nak puasa, puasa betul-betul. Nak derma, derma ikhlas betul-betul. Sebab ni kita nak benda ni nanti kita nak pamer depan Allah. Macam tadi kan, contoh orang tu dia ada kebun pisang, sultan nak datang kat kebun dia. Takkan dia main petik je mana-mana pisang, main bagi macam tu je. Nah, kalau macam tu bukan sultan. Tu kalau setakat orang kampung jiran dia datang, ya dia main petik yang ambil ni. Tapi kalau sultan datang, sebab ni tahu ni orang besar ni, dia pusing keliling kebun dia, dia cari pisang yang paling elok sekali, paling kuning sekali. Kemudian dia rasa pula ni paling manis, dia bagi. Dia akan cari yang terbaik. Itu baru sultan negeri. Ini Allah. Takkan kita nak bawa semayang yang bercelaru, semayang yang duk ingat benda-benda lain kan, yang tak khusyuk, nak derma yang tak ikhlas, macam-macam lah puasa yang ada mengumpat dalam dia. Lepas tu nak persembah pada Allah, agak-agak Allah terima ke tidak kalau gitu? Nah. Jadi sebab tu kita kena faham, kalau kita duduk di makam ahli maksiat, kita kena ubah diri kita jadi ahli taat. Berubah daripada tak semayang jadi semayang. Bila kita dah duduk dalam kumpulan ahli taat, katalah macam sekarang ni, perempuan sekalian, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik sekalian, daripada dulu tak hafal Quran, sekarang dah hafal Quran. Dulu tak mengaji ilmu, sekarang dah mengaji ilmu, datang kuliah dan sebagainya. Maknanya kita dah mula masuk ke makam ahli taat. Tapi jangan ingat kita selamat. Takut-takut ibadat yang kita buat ada cacat celah, Allah mardud, Allah tolak. Takut tang tu pula. Kita dah semayang dah, dulu tak semayang, sekarang dah semayang. Jangan ingat selamat dengan dah semayang tu. Semayang tu pula takut-takut Allah tolak, sebab semayang tu tak kena. Semayang tu ada cacat celah. Fawailul lil musallin, Allah sebut neraka wel bagi orang yang semayang. Padahal semayang dia tu. Tapi orang dia salah faham, dia kata, oh kalau orang semayang pun masuk neraka, baik tak payah semayang Ustaz. La ilaha illallah, bengap sungguh. Kalau orang yang semayang pun masuk neraka, orang tak semayang 2 kali neraka. Tu cerita dia. Kan? Orang yang mengaji ilmu pun belum tentu selamat, apatah lagi yang tak mengaji terus. Itu cerita dia. Lepas tu tak dapat tidak, kita kena buat benda ni penuh dengan hati-hati. Ingat tidak ada zon selamat selagi kedua-dua kaki kita tak melangkah masuk ke dalam syurga Allah. Ingat pesan saya ni, pegang ni sebagai satu kata-kata untuk kita berubah. Tidak ada zon selamat selagi mana kedua belah kaki kita tak masuk dalam syurga Allah. Termasuk saya sendiri. Walaupun saya jadi ustaz, mengajar habis kata tempat, mengajar orang, bawa kitab itu ni, ayat Quran, hadis semua duduk dalam kepala lah, pam cerita. Hebat mana pun saya boleh syarah, hebat mana pun saya boleh terang pada orang, saya tak selamat lagi. Silat-silat hari bulan tak masuk juga. Na'udzubillah lah, jangan minta lah, jangan amin lah. Nah, tak tentu lagi. Tok guru pun belum tentu. Silat-silat kita mengajar ni ada riak, habis amalan ni, Allah tak terima habis. Kan? Ada riak, ada sombong, ada rasa macam kita pandai, kita alim, orang lain semua tak alim. Ada habis. Itu ahli ilmu. Tu nak kata tadi, ahli ilmu pun belum selamat, apatah lagi ahli yang tak ada ilmu. Ada. Tu ada kitab, yang tak ada kitab lagi lah. Belum tentu selamat lagi. Makna payah. Jadi bila payah, mujahadah. Kena mujahadah sungguh-sungguh, buat yang terbaik, buat sehabis mungkin yang kita mampu. Jangan merasa zon selesa. Jangan sesekali merasa zon selesa. Okey dah, aku macam ni pun okey dah. Nak mayang. Ada banyak orang macam tu. Selalunya di kampung-kampung lah. Kami okey lah Ustaz, semayang jemaah, pergi balik masjid. Dia ingat pergi balik masjid, kompon syurga dah. Belum. Lepas tu kadang kita kecewa, masjid lawa-lawa besar-besar, tapi pengajian tak ada. Dia ingat dengan buat masjid hanya untuk semayang saja. Habis siapa nak betulkan semayang tu betul tak betul?
Siapa nak ajar takbir ni betul angkat tangan ke tidak, macam mana cara gaya? Ini 4 rakaat Zuhur, Asar, Isyak, 4-4 dia angkat tangan. Mana boleh? Ada tempat angkat tangan, ada tempat tak boleh angkat tangan. Dan kalau dia angkat tangan boleh batal sembahyang ni sebab bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi dah tak mengaji, semua tempat angkat tangan. Mujur sujud tak angkat tangan. Allah. Habis. Sebab apa? Kes dia tak mengaji. Walau dahi belekuk tanda hitam, tu bukan syarat nak masuk syurga. Bukan malaikat sulur tengok dahi hitam, masuk syurga. Tak hitam lagi ni. Tak, bukan tu syarat syurga. Syarat syurga ilmu dan amal. Ilmu kena ada, amal kena ada. Kerana amal itu akan disahkan oleh ilmu. Jangan beramal tanpa ilmu. Itu penting. Baik, selesai. Kemudian al-alamin. Al-alamin artinya asal perkataan alam. Asal perkataan alam. Alam tu mufrad, alamin tu jamak. Maknanya alam satu. Kalau alamin alam. Banyak alam. Alam ni banyak. Alam ni ada khilaf di kalangan ulama. Cuma yang masyhur selalu disebut ada 5 alam. Kalau manusia, yang pertama disebut alam roh. Kita dulu semua alam roh. Roh kita ni serentak dijadikan. Selepas Nabi Adam dicipta, Allah mencipta roh. Dan roh ni semua sekali. Masa tu kita pun dah ada dah. Tapi alam roh lah. Sebab tu kalau ikut pada alam roh, kita semua sebaya. Sebaya je kita semua. Baik yang tua, baik yang muda, sebaya semua. Tok kita pun sebaya kita, tok nyang kita pun sebaya kita. Tok nyut atas lagi tu, sebaya kita ni. Atas tok nyut apa lagi? Tok nyit. Kira apa tok sekali pun sebaya. Dari segi roh. Sebab roh dijadikan serentak semua. Kemudian bergantung pada Allah. Apa Allah nak keluarkan dulu pada alam yang kedua? Apa alam kedua? Alam rahim. Alam rahim. Duduk dalam kandungan perut mak. Bila jadi janin tu, Allah pun tiup roh masuk dalam tu. Masuk roh dalam tu, ikut siapa yang Allah nak dulu, dia keluar dulu, dia pergi dulu. Yang lain kena tunggu duduk alam roh. Sekarang ni ada lagi orang alam roh sebab dia belum dilahirkan lagi. Tunggu turn ikut Allah. Ni yang ni dah masuk tu dalam perut. Dan itu dipanggil alam rahim. Alam rahim gelap. Siapa yang bagi makan semua? Allah. Hidup Allah. Kalau tak, pelik tak kita? Macam mana dia boleh hidup dalam perut? Mana ada oksigen dalam tu? Habis siapa yang bagi hidup? Allah. Itu menunjukkan hidup bukan dengan oksigen, hidup dengan Allah. Tu. Sepatutnya orang yang mengaji sains lagi dia makrifah pada Allah. Sebab dia kaji, dia akan dia nampak hebatnya Allah. Tapi kenapa orang mengaji sains tak nampak Allah? Sebab dia mengaji sains dulu baru mengaji agama. Maka dia nampak sains lebih besar daripada agama. Tapi kalau mengaji agama dulu baru mengaji sains, maka bila dia mengaji sains dia akan nampak semuanya balik pada Tuhan, balik pada Allah. Ini yang patut betul dia. Kemudian lepas dah alam rahim, kalau Allah izin keluar, masuk dia alam ketiga. Allah tak izin keluar, mati terus. Jadilah apa nama tu? Gugur. Kalau Allah keluar, jadi masuk alam ketiga, alam nyata ataupun alam dunia ni. Ni kita sekarang berada di alam nyata, alam dunia. Kita pun membesar hidup di alam dunia ni. Sampai mana? Ikut Allah. Allah nak tetap 60, 60, 70, 70, 80, 80. Ada lagi awal pun ada. Ada 5 tahun hingga ada. Ada 14 tahun ada dah juga. Ada Allah nak buat lama sikit 95 ada juga. Allah nak buat 100 pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak pelik di situ. Ikut Allah. Zaman dulu-dulu Nabi, umat Nabi zaman dulu-dulu lagi 1000 tahun hidup. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang 2000 tahun. Zaman dulu-dulu. Zaman kita ni lagi dekat akhir zaman, umur tu makin singkat. Zaman dulu umur jauh-jauh, ribu-ribu tahun hidup. Lagi nak dekat hujung kiamat ni, nak dekat akhir zaman ni, umur tu makin singkat, makin singkat, makin singkat, makin singkat, makin singkat. Lah ni 50 banyak dah meninggal. 40, lepas ni 30, 20, 10. Makin sikit. Begitu gak jasad.
Jasad orang zaman dulu-dulu besar. Nabi Adam tinggi besar jasad dia. Lepas tu makin susut, makin susut. Lepas tu orang kita ni makin lama makin kecil. Saya ada jumpa satu orang budak ni. Saya ingat dia darjah 1. Rupanya tingkatan 5 dah. Kecil badan dia. Kecil je. Makin kecil dah. Baik. Jadi itu apa nama tadi? Alam nyata. Yang ke berapa? 3. Yang keempat, mati. Masuk apa? Alam barzakh. Nama dia. Nah, alam barzakh. Alam barzakh ni barzakhun. Barzakhun tu artinya divider. Sempadan antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebelum dia masuk alam akhirat, dia disimpan di satu alam dulu. Nama alam tu alam barzakh. Sementara, sebab kiamat belum jadi lagi, kena duduk situ dulu tunggu. Ni yang mati ni dah banyak dah mati. Masuk alam barzakh. Ada. Sebab tu kita bila ada kematian, nangis jangan lebih-lebih. Tak apalah kita menangis atas sebab terkenangkan kenangan dengan dia, sikit-sikit sudah. Kerana hakikatnya tak mati pun, cuma berpindah alam. Yang mati tu jasad, roh tak mati. Roh tu pindah alam je. Daripada alam nyata dia pindah alam ke alam barzakh pula. Dia hidup di tempat lain. Dia hidup lagi tapi tempat lain. Ayah kita, mak kita, tok kita ada dia kat kampung sana kan. Alam barzakh. Tu. Yang terakhir, bila dah duduk situ kena tanya itu, tanya ini, tanya itu, tanya ini, tiba-tiba kalau orang yang baik, orang beriman, orang yang soleh, semua soalan dia boleh jawab. Lah kali dia akan ditidurkan. Masa tu dia tidur setidur-tidur ni. Tu tak ada siapa kejut dah. Tak ada alam dah bunyi tik-tik-tik, tak ada. Tidurlah bertahun-tahun. Ada yang sampai ribuan tahun. Nak tunggu ke kiamat. Sebab tu kata guru kami, kalau kamu nak tidur sangat, tunggu mati esok. Tidurlah puas-puas. Ini dalam kuliah pun tidur. Masa hidup ni bukan langsung tak boleh tidur. Jangan tidur sangat. Takut tidur terus. Nak tidur sebenar tu dalam kubur esok. Memang gelap segelap-gelapnya, tidurlah dalam tu. Lah kali dia tengah-tengah tidur, malaikat kejut dia. Bangun. Sudah tiba hari yang dijanjikan. Bila? Ditiup sangkakala, semua bangkit balik. Alam yang kelima, alam terakhir, alam akhirat. Ni last. Sebab tu disebut yaumul akhirah. Kenapa yaumul akhirah? Yaum tu hari, al-akhirah akhir. Akhirat kita duk sebut akhirat. Akhirat tu akhir. Akhir ni makna last. Yaumul akhirah, hari yang terakhir. Makna bila sebut hari terakhir, tak ada lagi hari lepas tu. Itulah last. Tu stage yang paling last kali. Kalau kita naik kereta api, itu stesen terakhir. Tak ada stesen dah depan. Mana dah habis job dah kita. Tugas kita dah selesai. Tinggal lagi nak dapat keputusannya. Keputusannya syurga atau neraka. Kalau masa kita berjuang hidup kat dunia dulu buat amal, moga-moga keputusan kita syurga. Tapi kalau ada buat masalah kat dunia, akhirnya keputusannya ke neraka. Itu yang dapat buku catatan dari tangan kanan atau dari tangan kiri atau daripada belakang. Jadi itu yaumul akhirah, alam yang kelima. Dan kelima-lima alam ni lah katanya ulama, itu yang disebut Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maknanya tiap stage kita lalu ni, kita berhadap dengan Allah. Semua dengan Allah. Dia yang kuasai kita setiap alam tadi tu. Tak boleh lari daripada dia. Nak gimana? Dan alam ni juga, kata ulama, asal perkataan ni alamat. Apa makna alamat? Alamat ni maknanya tanda. Macam kita alamat rumah, alamat sekolah. Kalau tak ada alamat, orang tak tahu. Pos Malaysia pun tak tahu nak hantar surat kat mana. Mesti ada alamat. Alamat tu sebagai tanda tempat tu di situ. Alamat ni tanda. Jadi bila sebut alam ni, alam-alam yang Allah cipta ni, itu menjadi tanda kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi bila kita tengok alam, tengok pokok kelapa sawit, kita akan teringat Allah. Kalau orang tu hatinya, basirahnya cerah melihat Allah, baru dipandang apa pun ingat Allah.
Pandang tu ingat Allah, pandang ni ingat Allah, semua diingat Allah. Itu yang kata ulama sufi, syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak, mengingat yang satu. Contoh nasi lemak kan. Pagi ni makan apa tahu? Contoh nasi lemak. Kita buka-buka kan, ada sambal. Sekarang ni sambal pun sikit kan, ciput dia bubur. Tak rasa. Dah lah tawa. Bukan sini, tempat lain. Sambal tu, kita pun tengok dalam sambal ada apa? Ada cili. Dalam cili pula. Cili tu pula dari mana? Daripada pokok cili. Pokok cili menghasilkan cili tu lah. Cili, pokok cili tu pula dari mana? Pokok cili dari benih. Pokok cili lah, dari benih cili. Benih cili dari mana? Kita kaji punya lah, kali kita pun tak tahu. Dari mana? Memang dari Allah. Sebab tu saya kata, kalau mengaji ilmu sains, kalau kita ada mengaji ilmu agama baru mengaji sains, jelas sekali dia akan nampak Tuhan. Dia akan surrender, angkat tangan, mengaku kalah pada Allah. Tu kita takbir Allahu Akbar. Ini sebagai lambang kita surrender pada Allah. Allah, aku serah padamu ya Allah. Memang kita ni tak ada apa. Macam kaji manusia, bedah tu. Bedah nampak ada jantung. Kita tanya, kenapa tangan boleh bergerak, kaki boleh bergerak? Kita kata kerana ada urat. Okey, dalam urat ada apa? Kenapa urat tu boleh menggerakkan anggota badan? Kerana ada darah yang mengalir. Macam mana darah tu boleh mengalir? Sebab jantung pam. Jantung berdegup, dia pam. Kan? Macam mana jantung boleh pam? Dia pun senyap. Macam mana? Betul tak? Tak percaya, balik ni try bedah. Belah tu tengok jantung duk dak. Siapa yang pam jantung tu? Duk dak. Ada motor dalam tu. Ada? Tak ada, dia pam sendiri. Siapa pam tu? Sebab tu orang tu hidup ke mati bukan sebab jantung. Kan? Orang hidup pun ada jantung, orang mati pun ada jantung. Bukan bila dia mati belah-belah, tak ada jantung lah. Ada jantung, tapi jantung tak jalan. Kenapa jantung tak jalan? Itu pelik. Tak payah pelik lah. Sebab yang tak jalankan Allah, yang jalankan Allah. Kalau dia jalan, Allah jalankan. Dia tak jalan, Allah yang tak jalankan. Akhirnya semua balik kepada Allah. Tu yang dikatakan syuhudul kasrah fil wahdah. Pandanglah keliling kamu, pandang yang banyak ni akan memandang kepada yang satu sahaja, yakni Allah. Itu makam kita makam orang bawah, makam rendah. Kalau orang makam tinggi, ahli sufi, wali-wali Allah, dia syuhudul wahdah fil kasrah. Dia terbalik, dia pandang Allah dulu, baru dia nampak segala alam. Dia ingat Allah dulu, baru dia nampak alam. Kita tak apalah makam orang rendah dulu, kita pandang alam dulu baru nampak Allah. Contohnya nak membezakan untuk kita mudah faham gini. Kalau kita tak biasa sampai dekat Pancur ni, atau kawasan-kawasan sini, Sungai Kerang, Pantai Remeh dan sebagainya, kita tak biasa sampai. Kita orang luar. Macam saya lah, orang Selangor, tak biasa sampai. Mula-mula nak datang pondok, kita tak erti. Kita akan ikut barang yang keliling kita. Orang kata hang exit tol Cangkak Jering, kita akan cari dulu tol Cangkak Jering. Kita exit dah ni, lepas tu mana ni? Ada dua jalan ni, satu kanan satu kiri. Hang ambil kanan. Hang tengok signboard tu dia tulis kanan ni Pantai Remes, kiri Taiping. Jangan pergi kiri, ambil kanan. Kita masuk kanan. Lepas tu mana pula ni? Nampak ada balai polis belah kanan. Hang masuk kanan. Jangan masuk balai polis, masuk lepas balai polis. Lagi masuk balai polis pula. Kata. Jadi balai polis tu jadi dalil, bangunan ni jadi dalil, semua jadi dalil. Maknanya kita pandang semua tu untuk mencapai ke tempat kita nak pergi. Tengok kanan, tengok kiri, tengok ni. Kita tengok mata ni melilau, jap ni. Kereta pun jap kanan, jap kiri. Tu yang lori belakang, pen, nak pergi mana ni? Kata. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tempat. Itu orang yang baru. Orang yang dah terror, dia duduk sini dah. Membesar sini, lahir sini, 7 keturunan dia kat sini. Pokok sawit pun kenal dia. Kan? Memang dia memang membesar sini, apa semua sini. Dia tak payah pakai signboard, dia tak payah pakai balai polis terung, dia tak payah pakai bangunan ni, bangunan tak payah pakai. Dia jalan steady.
balai polis tu roboh ke tak roboh ke, dia tak ada masalah. Dia tahu dah jalan tu sebab tu memang kampung dia. Jadi dia akan terus, dia tak tengok keliling, dia terus nampak tempat dia nak balik kampung dia. Kan? Barulah dia nampak yang lain. Sambil nak balik kampung tu tengok, oh dah banyak berubah dah, dia kata. Oh, dulu tak ada bangunan sini, ada dah. Itu beza makam tadi. Orang yang makam dia tinggi, dia nampak Allah dulu, baru dia nampak alam. Sebab dia dah terror, dia dah memang dia makrifah dah. Nampak Allah dulu baru dia nampak alam. Dia tengok alam, hebat Allah, dia kata gitu. Tapi orang yang belum sampai makam, dia tengok alam dulu. Tengok alam, siapa buat semua ni, baru dia nampak Allah. Kita duduk tang mana pun tak apa, asalkan ada dalam tu. Jangan duduk kat tong cakap jering, betul tak jalan-jalan, duduk je situ. Jadi sampai pun tidak. Kan? Tak mau. Jangan kita tak nampak langsung alam ni ciptaan Allah, atau langsung tak nampak Allah yang mencipta alam. Jangan tak ada langsung. Nampaklah syuhudul kasrah fil wahdah atau syuhudul wahdah fil kasrah. Mana-mana pun tak apa. Yang penting kita nampak. Itu al-alamin. Nah. Kemudian saya habiskan sikit je lagi. Boleh? Hukum. Hukum mengucap Alhamdulillah ada 4. Yang pertama wajib, iaitu ketika memulakan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tak sebut Alhamdulillah, tak sah Jumaat. Tak sah Jumaat. Dia kena sebut sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Yang kedua, hukumnya sunat. Dalam setiap keadaan, seperti memulakan doa selepas makan dan minum, ketika khutbah nikah, dan banyak lagi lah. Apa-apa benda baik kita buat, kita sebut Alhamdulillah, hukumnya sunat, boleh pahala, tak ada masalah. Yang ketiga, hukumnya makruh bila dibaca di tempat yang kotor, seperti dalam tandas. Lepas-lepas berak lega, Alhamdulillah, dia kata. Hukumnya makruh. Nak sebut Alhamdulillah pun, keluarlah tandas dulu. Ni duduk dalam tandas tu, atas lubang jamban tu pergi sebut. Hukumnya makruh. Taklah dosa, tapi makruh. Tempat pembuangan sampah, tempat kotor, disebut Alhamdulillah, makruh. Atau tempat penyembelihan binatang, ada darah-darah situ, tempat kotor lah tu, makruh. Ditambah dalam kitab Sabilal Muhtadi, dia kata antara tempat yang dikeji ialah tempat orang mengutip cukai. Tempat orang mengutip cukai itu tempat yang dikeji oleh syarak, maka makruh juga sebut Alhamdulillah di situ. Dan ulama kata, kalau masuk tempat orang kutip cukai, jangan langkah kaki kanan, langkah kaki kiri. Sebab itu tempat yang dikeji syarak. Memang ada hukum, kan? Yang keempat, hukumnya haram. Haram ketika hendak atau sedang melakukan maksiat. Nak buat maksiat, dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah berjaya rompak bank, dia kata. Haram hukumnya. Tunggu artis banyak tau, menang anugerah bintang popular ke apa ke, penyanyi terbaik ke, pelakon terbaik. Ni pakai baju nampak dada ni, rambut bukan main, blond, kuning, macam-macam, macam traffic light rambut, hijau, kuning, merah semua ada. Lepas tu dah lah dedah aurat, lepas tu pegang mic, syukur Alhamdulillah. Tokmu kita jawab. Mu buat benda maksiat, benda salah, benda yang tak diredai Allah, lepas tu pergi sebut Alhamdulillah, mana boleh. Ni ulama kata hukumnya haram. Makna haram apa dia? Berdosa. Sebab bermain-main dengan kalimah Allah yang suci. Kamu buat benda tu salah, dah berlakon, pegang-pegang laki orang, pegang-pegang bini orang, kan haram tu. Lepas tu pergi sebut Alhamdulillah, kejayaan kena jadi pelakon terbaik. Pelakon terbaik apa pegang-pegang orang gitu? Hukum haram. Haram. Lepas tu tobatlah, kan? Insaf. Jadi itulah empat hukum yang ada bagi kalimah Alhamdulillah. Tapi tak habis lagi nak. Bulan depan kita akan sambung pula rukun Alhamdulillah dan jenis Alhamdulillah. Tak habis lagi, masih kat Alhamdulillah lagi. Cuma tolong ingatkan saya lah, catat kat tepi kitab ke, Ustaz, nanti Ustaz sambung rukun Alhamdulillah dan jenis Alhamdulillah. Kan saya ulang dari awal kan, bila nak habisnya. Jadi tulis kat mana sambung dia. Nanti saya tak ingat. Sebab kuliah banyak tempat, mana kita nak ingat semua. Baik, boleh. Kemudian kita buka lah kalau ada soalan. Ada soalan? Kita jawab ringkas-ringkas lah, cepat-cepat.
Masing-masing tengok macam dah lapar je mukanya. Ya. Ha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Solat sunat bersebab, baik. Air muntah najis kurang 2 kala. Okey. Okey. Boleh tak boleh? Okey, baik. Sama soalan pertama lupa. Solat sunat bersebab. Apa soalan ni? Apa contoh? Okey, solat sunat dia ada 3. Ada 3 kategori dia. Satu dipanggil solat sunat sabab mutaqaddim, sebabnya dahulu. Ada solat sunat yang kedua, solat sunat mutaakhir, sebabnya kemudian. Ada pula yang ketiga, solat sunat muqarran, sebabnya bergandingan serentak dengan dia. Okey, kita pergi mutaqaddim dulu. Solat sunat yang sebabnya sebelum. Sebelum tu maksudnya sebab dia dulu, kemudian baru solat. Contohnya solat sunat tahiyatul masjid. Solat kita semayang sunat tahiyatul masjid dulu ke kita masuk masjid dulu? Takkan duduk kat luar tu semayang dah. Dia masuk masjid dulu. Maknanya sebabnya dah jadi dulu. Dia masuk dulu, kemudian baru semayang. Itu namanya solat sunat mutaqaddim. Contohlah. Lagi contoh solat sunat wuduk. Takkan dia ambil wuduk, takkan tak ambil wuduk lagi dah semayang dah. Dia ambil wuduk dulu, lepas tu baru dia semayang sunat wuduk nama dia. Ada solat sunat wuduk. Itu solat sunat mutaqaddim. Yang kedua solat sunat mutaakhir, sebabnya kemudian. Sunat contohnya semayang hajat. Apa yang dia nak hajatkan tu belum jadi lagi lepas ni, tapi dia semayang dulu. Itu sebabnya kemudian dikira. Sebab ni lepas tu. Itu dipanggil solat sunat mutaakhir. Sabab mutaakhir. Ada solat sunat sababnya muqarran. Muqarran ni serentak, semayang pun jadi waktu tu, sebabnya pun jadi waktu tu. Ini solat sunat gerhana. Ini gerhana bulan atau gerhana matahari. Serentak gerhana berlaku, masa tu juga dia semayang. Sebab tu tak sah semayang sunat gerhana kalau gerhana dah habis. Dia mesti serentak waktu tu. Itu dia panggil sabab muqarran. Dan yang tak boleh, yang dikatakan semayang sunat haram pada waktu-waktu haram, yakni lepas subuh dan juga lepas asar, itu solat sunat sabab mutakhir. Kalau sabab mutaqaddim dan sabab muqarran, tak ada salah. Maksudnya kalau dia nak semayang sunat hajat, tak boleh lepas subuh. Tak boleh. Sebab waktu tu haram mendirikan solat sunat. Dan tak boleh selepas asar. Tapi kalau dia nak semayang tahiyatul masjid, walaupun lepas subuh, kan, kuliah, katalah macam ni, lepas kuliah subuh, dia pun keluar, lepas tu dia masuk balik masjid, dia nak semayang tahiyatul masjid, boleh. Ataupun dia datang awal, nak pergi maghrib dekat masjid, tapi awal dia datang, sebelum masuk waktu maghrib lagi. Maknanya masa tu tempoh waktu asar lagi, dia pun masuk dalam, dia semayang tahiyatul masjid, boleh. Sebab apa? Sebab solat itu solat sunat sabab mutaqaddim. Solat sabab mutaqaddim tak ada larangan waktu mana pun. Mutakhir saja yang ada larangan. Dan muqarran pun begitu juga. Waktu gerhana tak ada larangan. Sebab waktu gerhana ni biasanya waktu siang ataupun waktu malam. Jadi itu soalan pertama. Soalan kedua, air muntah najis. Okey, air muntah najis artinya air yang masuk najis, lepas tu dia kurang 2 kolam. Boleh tak jadi air mutlak? Okey, air yang kurang, dia kalau dalam kitab kita nanti kita akan belajar. Pertama, nak tengok air tu air bersih ke tak bersih, suci tak suci. Syarat yang pertama, tengok kolah dulu. Dia air yang lebih 2 kolah atau air yang kurang 2 kolah. Sebab dua ni hukumnya berbeza. Okey, air yang lebih 2 kolah
kalau masuk najis, dia tak semestinya jadi najis. Kena tengok dulu berubah warna, rasa dan bau atau tidak. Kalau berubah, barulah jadi najis. Kalau tak berubah, tak jadi najis lagi, sebab dia tak menjejaskan air tu. Itu kalau air yang lebih 2 kolah. Air yang kurang 2 kolah masuk najis, walaupun tak berubah warna atau rasa atau bau, tetap jadi najis. Air tu dah dikira jadi najis. Jadi bila air tu sudah menjadi najis, kita pergi tambah air sampai dia jadi lebih 2 kolah. Bila kita tambah air jadi lebih 2 kolah, maka dia akan masuk hukum kat sini balik. Hukum air yang lebih 2 kolah. Maka kena cek berubah tak warna, rasa atau bau. Kalau berubah, tetap najis. Tak berubah, tak jadi najis. Boleh? Jelas, faham? Asal tu najis, tapi dia boleh berubah sebabkan tak berlaku tadilah. Macam contoh macam mana? Contoh gini. Contoh yang mudah faham lah. Dia berak dalam baldi. Tak ada kerja. Contoh je. Jadi baldi mana cukup 2 kolah. Air tu najis lah. Lepas tu dia pergi tuang dalam satu kolam yang sangat besar, kolam renang, kan, kat hotel. Dia tuang. Orang lain tengah mandi syok, dia tuang. Tapi najis tadi yang jatuh tu tak menjejaskan air kolam tu. Kita rasa sedap lagi, dia kata. Nampak? Bau tak ada, warna pun tak berubah, cuma topoklah ada tarik tu sikit situ. Tapi bukan kolam kecil-kecil lah, kolam betul-betul besar. Ataupun nak lagi senang faham, dia buang dalam air laut. Cukup besar air laut tu, jejah tak air laut tu? Tak jejah. Tu jadi mutlak. Bukan air tu, sebab air tu dah berubah, sebab dia bercampur dengan air yang memang bersih mutlak. Tapi kalau dia berubah sikit, dia buang dalam kolam tadi tu, orang tengah berenang, elok kawan tu tengah berenang, rasa apa pula ni? Berubah. Patutlah ni stepek dalam tu. Itu bau seluruh kolam tu jadi air mutanajis. Tu syarat dia kena tengok tu, 3 tadi tu. Okey, ni. Okey. Kadar dibolehkan. Okey, kalau untuk solat berjemaah, dia ada lain hukum. Solat berjemaah dengan solat sendiri. Solat berjemaah tak bolehlah sampai menyusahkan orang lain. Hatta imam, dia jadi imam, kemudian dia baca doa semasa sujud. Jangan terlampau panjang sehingga orang lain jadi sakit kepala sujud lama, sampai makmum kata cepat bangunlah. Itu teruk sangat. Jangan menyusahkan orang. Dia begini sebenarnya, kata ulama, semayang jemaah ringkas-ringkaskan. Banyak orang salah faham. Semayang berjemaah tu imam jangan panjang-panjang sampai menyusahkan orang. Kalau nak baca ayat Quran yang bukan ayat lazim pun, bukan surah lazim, boleh, tapi jangan panjang-panjang. Ini sampai 2 muka baca, kan? Pakcik belakang ketal lutut dah. Ringkaskan aja sebab jemaah. Kalau kamu nak semayang hebat-hebat, semayang sunat. Kita terbalik, semayang sunat cepat-cepat, semayang jemaah lama-lama. Salah kaedah dia. Semayang jemaah ringkas-ringkas, semayang sunat lama-lama. Nak lama-lama, nak power-power, nak baca 14 juzuk pun tak apa, semayang sunat. Semayanglah mu sorang-sorang, kan? Jadi sama juga dalam bab doa tadi. Bagi imam bila dia semayang jemaah, boleh dia nak baca doa tadi, tapi jangan lama sangat sampai menyusahkan makmum di belakang. Sebab setiap orang yang semayang berjemaah tadi, mereka ada urusan masing-masing. Ada yang nak balik awal, ada yang ada urusan nak ambil anak ke apa ke. Jadi bila kita gitu, dia tak boleh nak keluar. Dia pun dah menyumpah dalam sujud tu, lama betul lah. Jadi orang jadi mencaci pula. Jadi ringkaskan aja. Ringkaskan dia punya doa, ataupun doa tahiyat akhir tu pun ringkaskan aja. Tapi kalau dia nak doa panjang-panjang, nak sujud lama-lama, semayang sunat lagi. Habis semayang Zuhur tu, dia pun buat sunat ba'diyah kan. Masa tu sujud lah 14 jam tak apa sujud situ. Nah, sujud lama sampai bengkak dahi, tak apa. Boleh? Tak adalah saya melawak dia 14 jam tu.
sendiri, boleh lama. Sejam pun tak apa. Jadi janganlah sampai, jangan habis waktu zuhur tu masuk asar sujud lagi. Sampai maghrib sujud lagi. Taklah sampai macam tu. Tak ada limit. Tak ada limit. Bagi sembahyang sendiri. Boleh. Ya. Okey. Okey, dia begini. Dalam satu hadis yang matan ni saya tak hafal pun, saya ingat mafhum ni saja. Nabi sahabat yang kata aku kadang-kadang aku melihat Nabi suka berpuasa sehingga kami menyangka Nabi tak pernah tak puasa. Kemudian disambung pula hadis tu, dia kata kadang-kadang kami melihat Nabi tak puasa seolah-olah Nabi macam tak pernah puasa. Macam tu. Maksud hadis tu ada ketika Nabi puasa straight sampai nampak macam tak ada satu hari pun Nabi tak puasa. Ada kadang-kadang Nabi tak puasa. Kan? Itu nak menunjukkan bahawa hukum di situ tidak wajib. Maknanya sunat. Dia begini, dalam bab masalah meletakkan hukum, ulama fiqh, dia kalau benda tu Nabi buat tak pernah tinggal, maka jadi wajib. Tapi kalau benda tu kadang-kadang Nabi tinggal, maka jadi sunat. Itu dia. Macam contoh, Nabi tak pernah tinggal sembahyang fardu, maka fardu wajib. Kan? Ataupun lagi contoh, Nabi tak pernah membuka auratnya, maka menutup aurat tu wajib. Tapi macam kopiah serban, kadang-kadang ada Nabi berkopiah saja. Kolam suah namanya dalam bahasa Arab. Kadang-kadang Nabi lilit dengan serban macam ni. Kadang-kadang Nabi tak lilit, Nabi ambil serban, Nabi buat macam tudung. Kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang Nabi sangkutnya di bahu, macam tu Imam buat. Kadang-kadang Nabi kopiah tak pakai, serban pun tak pakai, nampak rambut saja. Ada ketika, tapi jarang-jarang. Macam ada satu kisah, Nabi baring atas riba isterinya, isteri Nabi mengusap-ngusap rambutnya Nabi. Jadi semua tu maknanya kadang-kadang Nabi berkopiah, kadang tak, maka kopiah jadi sunat, serban jadi sunat. Tapi andai kata Nabi tak pernah tanggal kopiah dan serban, maka kopiah serban jadi wajib. Dia begitu hukum. Jadi sama juga dalam bab puasa Rejab Syakban ni, kadang-kadang Nabi puasa, kadang-kadang Nabi tak puasa. Maka maknanya Rejab Syakban tu sunat saja, nak puasa. Dan dia yang sebenarnya nak puasa penuh ke tak penuh ke terpulang, tak ada masalah. Cumanya nak keluar daripada khilaf, ada setengah pandangan ulama kata sebab ni berlaku percanggahan, kata ulama jangan bagi penuh. Ini pendapat saja. Tapi kalau dia puasa penuh pun tak apa. Tapi ada setengah pandangan kata jangan bagi penuh supaya tak nampak sama macam Ramadan. Ramadan penuh, itu saja tujuan. Tapi itu sebahagian pandangan. Ada sebahagian pandangan kata terpulang nak puasa tak masalah, sebab dia tak ada haram pun. Yang haram 5 hari je dalam setahun tak boleh puasa, iaitu puasa Syawal, hari 1 Syawal, lepas tu hari 3 hari sembelih, kemudian 3 hari selepas dia. 5 hari tu je yang tak boleh puasa. Hari-hari lain nak puasa pi. Cuma larat tak larat je lah. Jadi kemudian pula berkenaan dengan Rejab Syakban ni, banyak kekeliruan berlaku dalam masyarakat. Lepas tu jangan tengoklah Google ni, bahaya. Sebab banyak Ustaz Wahabi. Ustaz Wahabi memang dia tentang ni puasa Rejab Syakban ni. Dia kata mana ada dalil. Kita puasa ni bukan pasal, kalau kita kata siapa puasa 1 Rejab dapat sekian-sekian, yang tu saya pun mengaku memang tak ada dalil. Tetapi kalau dia nak puasa atas sebab nak mengamalkan benda sunat, apa salah? Silakan, tak ada masalah. Cuma orang-orang pondok dulu-dulu, ulama-ulama pondok, dia train anak-anak muridnya di pondok, dia suruh puasa Rejab Syakban. Macam kami di pondok, tok guru suruh puasa Rejab dan Syakban. Itu bukan tujuan kerana ada fadilat-fadilat tertentu, tak, tapi untuk melatih diri. Sebab Ramadan ni bukan senang kita nak dapat, kan? Belum tentu Allah bagi kita macam tahun ni, belum tentu lagi. Jadi kita nak cuba buat yang terbaik bulan Ramadan ni, sebab Ramadan ni Allah akan lipat kali ganda pahala. Jadi kita nak buat yang terbaik pada bulan Ramadan. Nak pastikan Ramadan tu terbaik, dia kena ada latihan sebelum dia. Macam orang nak pergi bertanding lumba lari, takkan hari pertandingan baru nak lari, tu yang krem kaki-kaki tu. Jadi dia kena berlatih dulu sebelum hari pertandingan. Maka nak latih perut kita supaya boleh tahan puasa Ramadan tu,
kita latih daripada bulan Rejab lagi. Kalau terus-terus Ramadan baru nak puasa, tu yang menyandar kat tiang. Tengok jam, jap-jap tengok jam. Azan Zuhur disangka maghrib. Maghrib dah ke? Dia tanya. Padahal baru Zuhur. Ada mak. Lapar sangat sebab perut mengejut, tiba-tiba terus puasa. Perut terkejut. Tapi kalau menyandar, Rejab lah kita menyandar. Mula dengan Rejab. Latih-latih puasa dulu. Tak nak buat hari-hari, buat selang-selang dulu. Supaya perut ni ada biasa, ada hari dia lapar. Jadi perut tu tak terkejut. Okay, kita puasa buat Isnin Khamis ke apa ke kan. Jadi dia terlatih. Bila Rejab mula-mula mungkin kita lemah lah sebab baru nak latih puasa. Lemah lah, lembik apa semua. Tapi kalau kita boleh maintain Rejab tu, masuk ke Syakban dia dah mula okey. Dia dah okey sikit dah. Boleh main badminton, boleh cangkul tanah sambil-sambil puasa kan. Dah okey sikit dah. Masuk Ramadan, dia steady terus sampai tak teringat dia puasa. Main badminton, Tok Imam lawan Tok Bilal sampai lupa nak azan. Kawan dah tunggu kurma dah ni. Bila azan ni? Sebab dia terlampau dah steady sangat. Sebab dia dah latih daripada bulan Rejab dan Syakban, akhirnya Ramadan dia mantap. Itu tujuan pondok-pondok menyuruh anak-anak muridnya puasa start daripada Rejab dan Syakban untuk melatih Ramadan, supaya Ramadan jadi puasa yang paling terbaik yang dia dapat waktu tu. Supaya puasa dia steady. Tu je tujuan dia kan. Tak ada yang lain. Tapi kalau ada orang kata dapat ni dapat tu, memang tak ada hadis yang sahih mengata begitu. Ada? Ya. Habis. Sama-sama. Lagi tak ada? Tak ada ya ya. Tak apa. Boleh, tak masalah. Ada 2 hajat. Kena buat dua kali solat hajat je. Jenah tu ada 5 hajat, 5 kali kena buat. Tak apa, boleh sekali hajat. Dengan hanya sekali semayang sunat hajat 2 rakaat tu, mintalah nak hajat apa 10 hajat pun tak apa. Cuma lamalah sujud tu minta banyak. Solat hajat tak ada limit dia punya rakaat. Nak buat 2, 4, 8, 10, 20. Janji genap, jangan ganjil lah. Tak jadi hajat tu jadi witir. Sama. Boleh lah? Ada lagi? Tak ada lah. Dia nak makan ni. Jadi macam biasa ada produk sikit kat luar tu. Boleh lah tengok-tengok. Jangan tengok je, jangan tengok je. Membeli sambil menderma untuk bantu sekolah Tok Guru kita Ustaz Siddiq Noh. Dan sama-sama kita bantu juga sekolah Cik Mael kita. Sama-sama lah, ini semua saham-saham akhirat kita insya-Allah. Moga-moga ada tinggalan pahala yang akan berterusan kepada kita walaupun kita sudah tiada satu hari nanti insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.